اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah malam ini kita teruskan tadabbur surah Al-Baqarah. Dan malam ini kita sambung ayat yang ke-266. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat lepas, ayat 264 dan 265. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Pengajarannya pertama, haram manna dan aza. Haram manna dan aza dalam bersedekah. Yang kedua, bukan semua amalan soleh yang ikhlas akan terus menjadi pahala, tetapi ia boleh terbatal. Tetapi pahala itu boleh terbatal bila-bila masa hanya dengan manna dan aza. Yang ketiga, manna dan aza setelah bersedekah adalah salah satu daripada dosa-dosa besar. Yang di akhirat besok Allah tidak akan bercakap dengan orang yang manna dan aza, tidak memandang, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Yang keempat, sesiapa yang ada manna dan aza setelah bersedekah, imannya kurang. Imannya kurang.
Dan ia seperti orang yang bersedekah dalam keadaan riak. Yang kelima, antara cara terbaik untuk memberi kefahaman dalam pendidikan ialah membuat contoh atas perkara yang tidak nampak, atas perkara yang tidak nampak dengan perkara yang dapat dilihat dengan mata jadi terpadannya pahala ni tak nampak. Cara terbaik nak bagi orang faham ialah buat contoh sesuatu yang nampak. Okey, yang ke 5. 6. Haram riak dalam beramal dan bersedekah. Dan ia antara sebab amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-6, 7. Yang ke-7. Orang munafik adalah orang kafir. Oleh kerana itu sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik adalah orang kafir. Oleh itu sedekah mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-8, Allah tidak sama sekali akan memberi hidayat kepada orang-orang kafir kecuali apabila mereka bertaubat kepada Allah. Okey, ayat seterusnya, ayat 265. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillahi wa tathbitan min anfusihim. كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. Pengajarannya pertama, infak hendaklah daripada harta sendiri. Infak hendaklah daripada harta sendiri. Dan tidak boleh sama sekali infak dengan harta orang lain. Yang kedua, haram infak dengan harta yang haram
dan ia tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ni kata haram bahasa yang kita kalau kita harta tu haram tapi dibagi kat orang lain Dia tak panggil infak lah. Dia duit haram tak boleh diinfakkan. Bila dia bagi pada orang, orang tu boleh guna. Tapi dia tak panggil infak lah. Dia tak panggil orang ni infak. Dia panggil melepaskan harta tu. Release. Bukan. Tujuan yang paling besar dan utama daripada infak dan semua amal soleh ialah untuk mendapat redha Allah. Yang kedua kan? Ketiga? Jadi poin sama kan? Tak, lain. Ketiga, poin ketiga. Tadi dua kan? Ni yang ketiga lah, yang baru ni. Yang baru ni ketiga. Okey, yang ketiga, untuk mendapat redha Allah, maka infak hendaklah mesti mengikut cara yang betul dan selari dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya tidak membazir. Yang keempat, infak yang terbaik ialah daripada hati yang betul-betul yakin dengan janji Allah. Dan setelah infak, dia tidak ragu-ragu atau was-was. Yang kelima, digalakkan di dalam Islam untuk memilih tempat yang terbaik dan subur untuk bercucuk tanam supaya hasilnya lebih lumayan, seperti di tempat yang tinggi. Yang ketujuh, yang terakhir, Allah Maha mengetahui sama ada yang menginfak itu ikhlas kerana Allah atau kerana riak dan untuk mendapat habuan dunia. Okey, kita sambung tadabbur ayat seterusnya.
Okey, ayat malam ni juga berkaitan dengan infak. Kalau kita tengok dah tak tahu dah mungkin dah hampir 10 ayat yang cerita pasal infak. Menunjukkan infak ni sangat-sangat penting dalam Islam. Satu, infak sebagai bukti keimanan seseorang. Dia bagi tak benda yang paling dia sayang untuk Allah ataupun untuk agama Allah. Yang kedua, bila dia infak tu, itu juga sebagai bukti dia lebih sayangkan agamanya ataupun dia lebih sayangkan diri dan keluarganya. Sebab itulah sahabat-sahabat terkenal orang yang paling mudah menginfak. Sebab mereka lebih sayangkan agama daripada diri dan keluarga. Okey. Jadi ayat malam ni Allah buat contoh lagi. Contoh yang keberapa dah? Mungkin 3 ataupun 4 dah. Contoh malam ni ialah tentang orang yang, gambaran umum, orang yang beramal soleh begitu banyak dan begitu baik ketika muda, tiba-tiba masa tua dia buat amal, dia buat maksiat, dan ketika itu dia mati. Maka semua amalan dia masa muda terpadam. Sebab yang dikira ialah di hujung. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayuhibbu, ayawaddu. Ni huruf istifham, soalan. Adakah? Dan kita dah belajar sebelum ni, huruf istifham ni ada 2 maksud. Pertama, hakiki, iaitu betul-betul untuk bertanya, jawapan, ataupun untuk mendapat maklumat. Yang kedua, majazi, bukan untuk mendapat jawapan, tapi sama ada untuk menegaskan, untuk mencela, untuk mengingkari. Jadi ini soalan ni, huruf istifham ni bukan hakiki, bukan soalan untuk dapat jawapan, tetapi untuk dalam konteks ayat ni untuk mengingkari perbuatan. Perbuatan siapa yang akan disebut dalam ayat ni? Adakah yawaddu? Yawaddu daripada wood. Al-wood, iaitu cinta. Dan daripada sini keluar perkataan al-mawaddah. Mawaddah tu kasih sayang. Jadi ayawaddu makna ayuhibbu. Adakah suka ahadukum, seseorang kamu, antakuna, bahawa takuna menjadi lahu miliknya. Suka tak salah seorang kamu menjadi miliknya apa dah? Jannatun. Apa makna jannatun? Kebun. Semalam kita dah jumpa perkataan jannah. Kenapa dipanggil jannah? Sebab daun dia lebat dan dia melindungi orang yang duduk di bawah. Kenapa terlindung? Sebab daunnya terlalu lebat dan rindang. Okey, Allah tanya, bukan nak jawapan, tapi Allah nak mengingkari perbuatan orang ni. Nak tak seseorang kamu memiliki satu kebun, dan kebun tu kebun apa? Min nakhilin, dari nakhil, pokok kurma. Wa a'nabin, a'nab, anak, kalau satu inabun. Ada, kita dah belajar dalam surah Amma Yatasa'aluna ataupun Abasa wa Tawalla. Inaban wa qadba. Kan? Jadi inab ni anggur. Tapi kalau banyak, a'nab, anggur-anggur.
Jadi nak tak seseorang kamu mempunyai satu kebun? Kebun apa ni? Kebun kurma dan anggur. Allah sebut dua jenis. Satu kurma, satu anggur. Kenapa dua jenis je? Allah tak sebut kebun lain. Limau ke? Apple ke? Dua ni, dua jenis. Pokok ni adalah dua jenis buah yang paling disukai oleh orang Arab. Kenapa orang Arab sangat suka dua ni? Kurma, anggur. Kurma, anggur. Sebab dua-dua ni dia boleh menjadi makanan yang mengenyangkan, makanan asas. Bahasa Arab dia panggil ghidha. Ghidha ni mana makanan asas. Boleh? Boleh. Tak percaya jangan makan nasi sebulan, makan anggur je. Kan Nabi Aisyah kata biasa rumah Nabi tak berasap. Kadang-kadang sebulan, kadang-kadang 2 bulan, kadang-kadang 3 bulan tak berasap. Maka sahabat tanya, Abi Rasulullah makan apa sepanjang 3 bulan? Al-aswadani, iaitu air kosong dengan anggur. Air kosong, anggur. Berapa bulan? 3 bulan. Jadi anggur, kurma ni boleh mengenyangkan. Dia bukan setakat semata-mata buah. Kalau apple, boleh tak? Sebulan makan apple. Boleh? Tak payah sebulan lah, seminggu mati. Satu kelebihan dua-dua ni, anggur dengan kurma ni, dia bukan setakat semata-mata buahan, tapi dia boleh mengenyangkan. Yang kedua, kelebihannya dua-dua ni boleh makan ketika basah dan kering. Kan? Kurma bila basah dia panggil apa? Rutab. Bila kering dia panggil kurma lah. Kurma lah. Tamar tu bahasa Arab. Anggur bila basah dia panggil anggur, bila kering kismis. Ini telah kismis ini telah dibaca dengan 30 juz Al-Quran. Okey. Jus anggur. Dia apple tak boleh. Lemon tak boleh. Kalau makan lemon saja seminggu dia tak boleh mengenyangkan. Okey. Perasan tak? Dan nakhil pokok kurma. Kalau kurma dalam masyarakat at-tamru, sepatut dia tulis macam ni, jannatun min tamrin. Tamrin baru buah. Nakhil pokok. Tapi bila anggur, Allah tak sebut pokok, Allah sebut buah. Kalau pokok anggur apa dah? Al-karmu. Al-karmu. Ini pokok anggur. Nakhil pokok kurma. Jadi kenapa bila tamar Allah tak sebut tamar, Allah sebut pokok nakhil. Bila anggur Allah sebut buah, Allah tak sebut nama pokok. Kita pernah bincang dalam surah apa? Abasa ke An-Nazi'at? Ingat? Yang mana? Subhanallah, itu tadabbur tu. Kalau orang tak tadabbur, dia tak perasan ni kan? Sebab apa? Sebab ayat ni tak ada fardu ain. Jadi nakhil Allah sebut pokok sebab apa? Manfaat kurma bukan buah saja. Semua sekali. Batangnya boleh buat tiang masjid, tiang rumah. Pelepahnya boleh buat bumbung. Dan daun-daun dia boleh buat tali. Pokok dia, buah-buahan dia lagilah banyak kegunaan. Kan? Tapi anggur tak semua. Pokok dia, batang dia tak boleh dimanfaatkan. Maka Allah sebut buah. Boleh faham? Okey. Kemudian apa lagi yang dimiliki oleh orang ni? Kebun daripada anggur dan kurma, tajri. Tajri mengalir. Min tahtiha, dari
Bawahnya. Bawah apa ni? Mana ada istana ni? Ini kebun ni. Bawah kebun kan? Ini bukan adalah syurga, jangan tersilap. Ini kan. Tapi bahasa Arab dia kata bawah, sungai mengalir bawah. Mana ada mengalir bawah kebun? Makna apa tu? Di tepi dia. Tepi. Kenapa Allah sebut ni? Allah sebenarnya nak bagi tu kelebihan kebun. Kemudian kebun yang terbaik anggur dengan kurma. Kemudian Allah sebut sungai pula. Apa kelebihan sungai? Dia kalau kebun kat sini tapi sungai tu ada 2 km, masalah tak? Makna satu nikmat. Kebun kat sini, sungai pun dalam kawasan kebun. Sebab tu yang dalam surah Al-Kahfi kan ada kisah 2 orang sahabat kan. Seorang miskin tapi beriman, seorang kaya tapi kufur. Yang kaya Allah bagi apa? Berapa kebun? 2. Lagi? Bukan 2 kebun saja, Allah sebut detail. Kebun dia kebun anggur. Kemudian pagar tu, kebun anggur dipagari dengan pokok-pokok kurma. 2. Kemudian Allah kata apa? Wa fajjarna fiha nahra. Kami pancarkan sungai-sungai celah-celah kebun. Kemudian kami bagi lagi buah-buah lain, tumbuh-tumbuhan lain di kawasan kebun tu. Tapi sebab dia kufur kepada Allah, dia syirik, Allah hancurkan semua. Okey, yang ni Allah bagi kebun, kemudian kebun yang terbaik anggur dan kurma, kemudian sungai mengalir pula dalam kebun tu. Al-anhar, sungai-sungai. Di sini Allah sebut jamak, bukan mesti sungai tu banyak. Kadang-kadang satu sungai, tapi daripada satu sungai dia pecah. Kemudian apa lagi? Lahu baginya fiha dalamnya min kulli dari setiap samarat, buah-buahan. Apa maksud ni? Kadang-kadang orang Arab secara umum sukalah kurma dengan anggur. Tapi ada juga orang tak boleh makan kurma. Dia kata saya tak sukalah kurma, anggur pun tak berapa suka. Maka Allah kata apa? Dia juga ada buah-buahan yang lain. Kalau dia tak suka kurma, tak suka anggur, maka di sini ada musangking. D24. Blackthorn. Okey. Berapa tu nikmat? Kebun, sungai, buah-buahan lain. Lepas tu wa asabahu, itu satu bahagian. Yang kedua, bahagian kedua, cerita dia orang yang sama ni. Wa asabahu al-kibaru, dan telah menimpanya atau mengenainya al-kibar. Kibar apa dia? Kibar ialah tua. Daripada kabir. Sebab tu dalam bahasa Arab dalam Quran ada bapaknya adalah syekhun kabir. Makna kabir tu bukan kabir besar tubuh badan, tapi umurnya dah tua. Dan kita pun selalu baca doa zikir pagi petang. Kita minta berlindung daripada apa? Tua yang nyanyuk kan? Okey. Dalam zikir tu ada tak perkataan al-kibar? Ada? Cuba baca. Dia kalau baca setiap pagi dah setahun mesti ingat. Tapi kalau semalam baru mula memang tak ingat. Start daripada awal sikit. Asbahna wa asbahal mulk walhamdulillah. Kemudian la ilaha illallah syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian rabbi as'aluka khairan ma fi hadzal yaum wa khairan ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi wa syarri ma ba'dahu. Kemudian
wa a'udzubika minal kasali wasu'il kibar. Apa makna? Wahai Tuhan, aku berlindung daripada kasal. Kasal apa dia? Malas. Malas ni satu musibah besar ni. Sebab tu Nabi ajar kita kena minta pada Allah supaya Allah jauhkan daripada sifat malas. Malas apa? Malas nak baca Quran, malas nak baca doa untuk berlindung daripada malas tu. Semua malas. Dan su'il kibar makna kibar bukan masalah, tapi masalah su'il kibar. Tua yang jelek, tua yang nyanyuk. Ada orang tua umur 90 tapi masih hafal dan ingat Al-Quran. Ada orang masa 50 dah lupa dah, kan? Ada. Bab politik dia ingat, tapi bab Quran bagilah doa paling pendek pun tak boleh hafal. Okey, dia telah menimpanya tua ataupun ketuaan. Siapa ni? Yang tua ni? Ni. Pemilik kebun, kan? Kemudian walahu dan baginya. Sebenarnya Allah nak buat contoh ni, benda yang tak nampak Allah nak suruh kita faham, maka Allah buat contoh dengan benda yang nampak. Okey. Bila dah kebun dah masak, dah ranum, masa dekat nak pungut hasil ni, dia tua. Lepas tu walahu zuriyah, dan baginya ada zuriat, anak-anak. Anak-anak, zuriat. Dan anak-anak pula du'afa. Kalau seorang dhaif, lemah. Sebab zuriat jamak ramai, du'afa. Anak-anak yang lemah. Yang lemah ni sebab apa? Mungkin anak tu masih kecil. Mungkin anak tu OKU, kan? Mungkin anak tu berpenyakit. Okey? Tengok Allah nak buat contoh ni. Kebun yang mewah, tengah nak masak dah, tiba-tiba dia tua. Bila tua, dia tak boleh buat apa-apa lah. Dia tua tak larat. Maka dia mengharapkan apa? Anak. Anak pula du'afa, lemah. Lepas tu apa berlaku? Anak pun tak boleh bantu dia, dia pun tak boleh bantu anak. Apa berlaku? Fa'asabaha, lalu menimpanya. Menimpa apa ni? Tak, menimpa apa? Ni, ni balik pada kebun. Masa itulah menimpa kebun i'sarun, angin. Angin yang kencang ataupun angin yang kuat. Bukan setakat angin terkuat, kencang, tapi fihi nar. Dalam api, dalam angin tu ada dalamnya nar, api. Ulama tafsir mengatakan sama ada angin tu betul-betul ada api ataupun angin tu betul-betul panas macam api. Ya. Lepas tu Allah kata apa? Fahtaraqat. Lalu ihtaraqat, terbakar. Lalu ia terbakar. Apa yang terbakar? Terbakar. Kebun terbakar. Okey. Habis contoh. Boleh faham? Apa yang Allah nak bagi tahu? Perumpamaan infak dia, Ustaz. Perumpamaan infak dia berbayar, lepas tu at the end dia jadi sisi lah. Yalah, kenapa? Mungkin sebab mana tu lah. Dia ayat ni bersambung dengan ayat sebelum tu. Sebelum ni Allah dah beritahu kan, contohlah orang yang sedekah, tapi sebab dia manna, Allah buat contoh apa? Siapa ingat? Macam batu licin. Ada pasir kan? Dan kemudian hujan lebat. Bila hujan lebat turun, dia pasir-pasir yang atas batu licin tu tinggal berapa biji? Semua liau, kan? Maknanya semua sia-sia. Jadi hujan yang lebat tu adalah manna dan azab. Sekarang Allah buat contoh lain lagi. Supaya apa ni? Supaya orang yang bersedekah tu betul-betul menghayati dan supaya mereka betul-betul menjauhi manna dan azab. Ini macam contoh kedua. Dia tengah-tengah kebun, dia tengah subur,
dan nak pungut hasil, dia pula tua tak larat, nak bangun pun tak larat. Maka dia pun mengharapkan anak dia. Tengok-tengok anak dia pula lemah. Kemudian tengok pula datang angin kuat, terbakar hangis. Cuba bayangkan apa perasaan ni pemilik kebun. Cuba bayangkan. Ketika betul-betul nak pungut, ketika itulah dia tak boleh buat apa-apa dan hangus semua. Cuba bayangkan perasaan. Maknanya Allah nak buat contoh orang yang bersedekah, katalah juta-juta kan. Kemudian dalam kepala dia, aku pergi akhirat confirm selamat. Sebab apa? Sedekah aku banyak sangat. Semua orang tahu. Tapi dia mana kan? Dia pergi akhirat dengan sangkaan dia akan pungut hasil ni. Tapi bila pergi akhirat, tengok-tengok semua pahala sedekah dia. Jadi apa kaitan ni dengan anak, dengan terbakar ni? Kalau kat dunia, masih ada anak. Tapi Allah nak begitu, anak pun tak boleh tolong. Sebab apa? Sakit OKU. Dan nak suruh orang pungut hasil kebun dia pun tak boleh. Sebab kebun dah terbakar. Ini kat dunia. Tapi di akhirat, Allah nak beritahu, dia memang seorang-seorang. Anak pun tak ke mana, orang lain lagi tak boleh tolong. Jadi dengan harapan dia seorang-seorang dan pahala sedekah dia begitu banyak, confirm selamat. Tengok-tengok, hancur. Jadi kalau kat dunia dia akan sangat-sangat kecewa, tapi masih ada peluang tak kat dunia? Masih ada peluang? Ada? Ada. Kalau dia bertobat last minute, okey kan? Tapi kalau benda ni berlaku di akhirat, apa jadi? Ke neraka. Kak, yang masa kat akhirat tu ditunjukkan dulu pahala tu kan? Sebelum dihancurkan ke? Ke memang Tak, dia perasan je. perasaan je lah? Dia perasan lah. Dia, kalau kita tengok kisah pemilik kebun dalam surah Al-Kahfi, kan dia rasa apa? Apa yang dia kata? Dia kata tak akan berlaku kiamat. Dan kalau berlaku kiamat, dia kata kalau, dia kata apa? Kalau berlaku kiamat, Allah akan ganti dengan yang jauh lebih baik dengan yang aku miliki kat dunia. Tengok cara pemikiran yang salah. Dia pakai logik akal. Apa logik akalnya? Kalau kat dunia Allah bagi, makna Allah sayang. Betul? Kalau kat akhirat, Allah lagi sayang. Mesti lagi banyak. Macam ni lah ni. Boleh faham tak? Cubalah tanya orang kaya. Secara umumnya dia akan rasa apa? Takkanlah Allah nak azab aku, Allah bagi aku sihat, Allah bagi aku kaya kan? Makna Allah sayang. Takkanlah Allah nak azab kepada hamba yang Allah sayang. Jadi dia yakin di akhirat dia akan lebih baik. Sebab tu ramai orang tua yang kaya-kaya tak bertaubat. Kadang-kadang umur berapa? 90 ke atas. 90 ke atas. Dia rasa dia macam betul. Kadang-kadang umur 75 kan, main golf lagi tu. Bukan balik Quran. Sebab dia rasa, apa masalah akunya? Allah memang sayang. Dengan perasaan itulah dia pergi ke akhirat. Tengok-tengok, macam inilah. Dia, ada satu masa dalam hadis yang sahih, Umar, Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab, dalam satu majlis, dia bertanya para sahabat, kamu faham tak maksud contoh yang Allah buat ni? Umar tanya siapa? Sahabat Nabi. Sahabat Nabi ni orang Arab lah kebanyakan kan. Sahabat Nabi kata apa? Wallahu a'lam. Mana mereka tak faham. Betul? Jadi kalau sahabat Nabi tak faham, kalau tanya orang Melayu, faham ke tak? Okeylah tu Ustaz, orang Arab pun tak faham. Kemudian Umar marah kepada sahabat. Kenapa kamu cakap wallahu alam? Apa makna wallahu alam? Jangan cakap wallahu alam, tapi cakap aku tanya kamu tahu ke tak? Jawapan yang betul, tak tahu, jawab tak tahu. Kalau tahu, jawab tahu. Bila kamu kata wallahu alam, seolah kamu nak beritahu saya ni mungkin tahu, mungkin tak tahu. Faham tak? Jadi salah bila kita tanya, mana kunci? Wallahu alam. Salah.
Jawab dia tak tahu. Senang aku tanya orang lain pula. Boleh faham? Bila kita boleh jawab Allah A'lam. Bila orang tanya masalah agama. Ataupun orang tanya fatwa. Wallahu A'lam. Tapi kalau tanya mana spek mata abah? Wallahu A'lam. Kena jawab tak? Tanya hukum agama ataupun mufti nak bagi fatwa tak tahu, wallahu alam. Jadi Umar marah. Kemudian Umar tanya siapa? Ibnu Abbas. Masa tu Ibnu Abbas umur dia 13 tahun. Umar kata, ya walad, masa tu dia budak kan. Apa pandangan kamu? Kata Abdullah bin Abbas, fi nafsi syai'un. Aku rasa macam ada sesuatu lah. Aku faham. Maka Umar kata, cakap. Jangan kamu malu. Sebab dia budak. Umar tanya orang tua tadi semua wallahu a'lam. Kalau budak jawab, malu tak orang tua? Umar pesan. Umar pesan dan bagi dorongan. Jangan kamu merendahkan diri kamu. Jangan malu pada orang tua. Jawab. Maka kata Abdullah bin Abbas, sebenarnya ayat ini Allah nak bagi contoh orang yang beramal soleh begitu banyak masa dia muda, masa dia sihat. Tapi masa dah tua, dekat nak mati, dia buat maksiat. Bila dia buat maksiat, masa tu dia mati. Jadi Allah nak bagi tu apa? Semua amal soleh dia yang banyak, yang baik itu, yang dia rasa boleh selamatkan dia, semuanya hancur. Pergi akhirat, satu pun tak ada. Sebagaimana hancurnya kebun ni terbakar. Maka kata Umar bin Khattab, sadaqta, benar apa yang kamu cakap. Itu kelebihan siapa tu? Abdullah bin Abbas. Masa tu umur berapa? 13. Kenapa kelebihan Allah bagi pada Abdullah bin Abbas yang masih budak, yang sahabat dah dewasa tak boleh jawab? Nabi pernah doa, salah satu sebab lah. Nabi pernah doa pada Abdullah bin Abbas, apa dia? Cuba baca doa tu. Allahumma faqihhu fid din. Kemudian wa'allimhu at-ta'wil. Tengok, orang yang paling mulia, orang manusia yang terbaik, doa kepada manusia. Apa dia doa yang terbaik? Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, berilah kefahaman mendalam kepadanya dalam agama. Faqih ni makna bukan setakat faham sikit-sikit, tapi secara mendalam. Sahabat tak faham maksud ayat ni, tapi dia faham. Dan wa'allimhu, ajarlah dia takwil. Apa makna takwil? Takwil apa dia? Takwil sebenarnya tafsir Al-Quran. Tadabbur lah. Jadi Nabi ajar doa Abdullah bin Abbas, ya Allah ajarlah Abdullah bin Abbas ilmu tadabbur Al-Quran. Berkat doa ni, dia boleh faham apa yang sahabat tua tak faham. Sebab itulah Umar pun cerdik. Dia selalu kalau ada majlis ilmu ke majlis orang dewasa, dia akan bawa siapa? Abdullah bin Abbas yang masih kanak-kanak. Jadi sahabat-sahabat lain macam jealous lah. Dia kata pada Umar ibn Khattab, kami pun ada anak, kami pun ada cucu. Kenapa kamu tak bawa Abdullah bin Abbas ni? Kenapa kamu tak layan anak kami, cucu kami? Maka Umar nak buktikan Abdullah bin Abbas ni bukan sembarang budak. Sebab tu dia bawa, bukan macam budak-budak lain. Maka satu masa, Umar kumpul para sahabat dan Umar tanya para sahabat, apa pandangan kamu berkenaan dengan surah Iza Ja'a Nasrullah? Kan? Apabila telah datang pertolongan Allah, kemudian kamu lihat manusia masuk dalam Islam berbondong-bondong. Lepas tu Allah kata apa? Fasabbih, sucikan Allah. Allah perintah pada Nabi. Wastaghfirhu, dan minta ampun pada Allah. Jadi Umar tanya, apa pandangan kamu tentang ayat ni? Jadi sahabat jawab apa? Maksud ayat ini ialah
bila datang kemenangan, Allah suruh Nabi dan kita semua berzikir pada Allah banyak-banyak dan beristighfar. Betul ke salah? Betul. Tapi itu baru pada yang apa dipanggil? Yang tersurat. Maka Umar pun tanya, apa pula pandangan kamu, wahai Abdullah bin Abbas? Maka Abdullah bin Abbas kata, pandangan sahabat tadi salah. Dia kata sebenarnya maksud ayat ini ialah tanda ajal Nabi dah semakin dekat. Dari mana dia tahu? Sebab bila dah datang kemenangan, kota Mekah dibuka, kemudian Allah suruh minta ampun. Apa makna tu? Kerja Nabi dah selesai lah. Kenapa kena istighfar? Sebab bekal yang paling bermakna untuk menghadapi Allah, keampunan. Nampak tak? Barulah sahabat lain rasa terpegun dengan Abdullah bin Abbas. Apa kelebihan Abdullah bin Abbas? Tadabbur Al-Quran. Tadabbur Al-Quran. Kan? Jadi kita ni kena doa kepada anak kita, cucu kita supaya apa? Jangan dapat 9A SPM. Itu tak penting. Doa supaya anak-anak kita, cucu kita faham Al-Quran. Ya Allah, bila faham kata-kata Allah, garanti dia tak akan sesat. Dia akan hidup berpandukan arahan Allah. Tapi yang faham fardu ain belum tentu ikut arahan Allah. Sebab fardu ain solat 5 waktu. Lepas solat dia ikut arahan siapa? Kalau puasa sebulan setahun, 11 bulan lagi dia ikut arahan siapa? Oh, tapi kalau faham Al-Quran 24 jam, bangun pagi, tidur malam, semua ikut arahan Al-Quran. Okey? Ada tak budak 13 tahun boleh tadabbur Al-Quran? Zaman kita. Ada. Biasa budak 13 tahun buat apa? Tadabbur game, kan? Itu bukan 13 tahun, 31 tahun pun sama. Satu grup. Okey. Kemudian Allah kata, kazalika, demikian itulah. Yubayyinullah. Allah menerangkan lakum, bagi kamu, ayat, tanda-tanda, tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah. Yang mana Allah terangi? Salah satu ni. Supaya apa? Kenapa? Benda yang tak nampak kan? Pahala hilang. Mana nampak? Maka Allah buat contoh yang nampak. Itu maksud Allah menerangkan. Supaya manusia nampak, Allah buat contoh yang nampak. Dan la'allakum, supaya kamu, apa dia? Tatafakkarun, subhanallah. Makna apa ni? Allah nak galakkan apa ni di hujung ayat ni? Fikir. Yelah, kita nak faham ayat ni, kena fikir tak? Saya nak tanya, kalau kita baca ayat ni 3,000 kali dan 30 tahun, faham tak? Tak. Allah kata ayat ni kena fikir. Kena fikir ni. Kalau saya tak huraikan, faham tak? Dan kalau saya tak baca tafsir, saya pun tak faham. Baca tafsir, kena fikir, dengar syarahan, kena fikir, baru faham. Sebab tu Allah kata yang faham contoh-contoh Allah ialah hanya orang yang berilmu, orang berakal. Cuba buka surah ni. Surah Al-Ankabut. Ayat 43. Wa tilkal amsal ada, betul? Nadribuha linnasi wa ma ya'qiluha illa alimun. Cuba tengok.
Wa tilkal amsal, itulah perbandingan macam ini ada tak? Ada. Itulah contoh-contoh perbandingan nadribuha yang kami tunjukkan, buatkannya untuk siapa ni? Untuk manusia. Kemudian Allah beritahu, wa ma ya'qiluha, dan tidak ada yang faham contoh-contoh itu kecuali orang yang berilmu. Makna apa tu? Siapa tak faham, dia jahil lah. Walaupun dia ada baca ayat ni 300 kali, tapi tak faham, dia jahil. Sebab Allah kata yang faham hanya orang berilmu. Dan memang logik pun, kalau setakat baca, mana ada ilmu? Kan? Mana ada ilmu? Ya, ada. Saya baca ada seorang sahabat. Bila dia baca ayat ni, dan dia baca contoh, dia tak faham. Dia kata, wahai Tuhan, memang betul kami adalah orang yang jahil. Dia mengaku. Kan macam tadi kan, Umar tanya sahabat kan. Sahabat jawab salah, yang betul siapa? Jadi kalau orang macam sahabat, walaupun dia sahabat, walaupun dia bangsa Arab, belum tentu faham, dia kena berfikir. Kalau orang Melayu, jadi ayat ni Allah nak mencela ni. Nak mencela siapa ni? Orang yang tak faham. Makna Allah kata, kalau kamu tak faham, kamu jahil. Kamu jahil. Okey. Saya nak tanya satu soalan ni. Ayat ni, contoh ni. Ayat 266. Sedekah tu apa dia? Sekarang Allah nak buat apa? Contoh kan? Orang sedekah begitu banyak. Jadi sedekah dalam contoh ni apa dia? Kebun. Okey. Kemudian apa yang menghanguskan kebun ni? Api. Api tu ibarat apa bagi orang yang sedekah? Manna lah. Manna dan azab. Okey, kalau saya tanya, ayat sebelum ni Allah sebut, orang yang manna dan azab terbatal pahala sedekah dia sama seperti orang yang sedekah kerana riak. Kan? Hasilnya sama. Tapi ada sedikit perbezaan. Apa perbezaan? Yang mana ni dah dapat pahala, tapi akhirnya terbatal. Yang riak, okey, saya nak tanya. Yang ni, yang kebun dia terbakar hangus, ataupun sedekah dia terhangus semua, sebab dia mana azah ke sebab dia riak? Mungkin tak dia sebab dia riak? Kenapa? Subhanallah. Kita berfikir. Batu Syekh Saleh Utsaimin kata, siapa yang mengatakan angin yang ada api ni adalah riak, salah. Sebab orang riak daripada awal lagi tak ada kebun. Pahala daripada awal tak ada. Boleh faham? Jadi mana lebih baik? Tak dapat pahala daripada awal ataupun dapat kalau dia malah berfikir, baik dapat pahala juga Ustaz. Pahala perlukan dapat walaupun hancur. Dia malah berfikir kan. Tak. Jadi pengajarannya apa ni? Pengajarannya apa? Sebab itulah saya cerita sahabat-sahabat. Bila nak sedekah tak ada siapa tahu. Sebab dia terlalu takut ni. Pergi akhirat hancur. Tapi kita sekarang betul tak? Senang je. Sedekah adalah tak banyak. Dah tak kerap. Bulan Ramadan je. Itu pun cerita satu kampung. Apa-apa nak cerita. Apa-apa nak masuk Facebook. Ruginya. Okey. Kemudian Allah menyuruh pula, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang amanu, beriman. Amanu. Jangan baca mi mati. Kalau baca mi mati, ada orang akan syok sendiri. Cuba baca mi mati. Ya ayyuhallazina amnu. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu.
infaklah oleh kamu min tayyibat, dari tayyibat. Apa makna? Ada dua. Satu, halal. Ulama mengatakan tayyibat di sini ada dua maksud. Pertama, tayyibat mana? Infak dari yang halal. Satu, halal. Yang kedua, yang baik. Sebenarnya dua-dua tu ada kaitan. Yang kalau halal mesti baik, dan baik dalam Islam mesti halal. Setengah orang kata baik tapi benda tu haram, dia sebenarnya tak baik. Okey. Jadi Allah kata, sekarang Allah nak cakap pasal apa ni? Kalau sebelum ni Allah cakap pasal apa? Cuba berfikir. Sebelum ni Allah cerita pasal apa? Pertama, benda yang boleh menjadikan sedekah kita pahala, ikhlas yang pertama. Yang kedua, benda yang boleh mengekalkan pahala sedekah sampai bila-bila, iaitu jangan manna dan azab. Riak mula-mula, mardatillah mula-mula. Tapi dah ikhlas dan mardatillah, yang akan datang pastikan jangan manna dan azab. Okey, itu cerita pasal niat. Pasal sedekah boleh jadi pahala ataupun terbatal. Sekarang Allah nak cerita benda apa yang terbaik kita sedekah. Sekarang Allah kata, anfiqu, sedekahlah dari benda yang baik. Jangan sedekah benda yang halal. Kan? Ada yang apa ni, macam apa? Dia rompak di orang kaya, kemudian dia agihkan pada orang miskin. Robin Hood kan? Robin Hood. Dia kata, niat saya ikhlas, bukan untuk saya, untuk orang miskin. Boleh tak? Tak boleh. Sebab apa? Dia bukan tayyibat, dia jadi haram. Walaupun niatnya baik. Matlamat tidak menghalalkan syara. Okey, ma kasabtum, apa yang kasabtum kamu usahakan. Okey. Satu, infakkan apa yang baik, apa yang halal dari apa yang kamu usahakan. Yang kedua, wa mimma, dan dari apa yang akhrajna, kami keluarkan, lakum, untuk kamu, minal ardi, dari bumi. Okey, perasan tak? Cuba tengok, perasan tak? Mula-mula Allah kata apa? Infak yang baik daripada yang kamu usahakan. Kamu, Tom. Yang ni pula, dan dari apa yang kami keluarkan daripada bumi. Kenapa yang keluar daripada bumi Allah tak kata yang kamu keluarkan? Perasan tak? Ni Tom kamu, yang ni kami pula. Bila usaha Allah sandar pada orang, bila keluar daripada bumi Allah sandar pada dirinya. Kenapa? Yang mana ni? Kenapa? Yang ni? Contoh apa dia ni? Yang kita usaha ni? Tak, tanam pokok ni yang kami keluarkan daripada bumi. Ni. Bahagian tanam kat sini. Jadi bahagian tanam daripada bumi, bukan tanaman saja, emas perak daripada bumi tak? Ya. Yang kamu usaha ni, itu barang yang kita berjual beli, berniaga. Yang ni Allah sandar pada kita. Yang keluar daripada bumi, Allah sandar pada dirinya. Sebab berniaga ni, dia tak nampak sangat daripada Allah. Kita nampak orang, kan orang bekerja keras, kan keluar pagi, balik petang, berniaga. Ke mana? Jual. Berniaga kecil ke berniaga besar, biasanya nampak pada saya usaha manusia. Tapi bila tanam, kita je letak benih je. Lepas tu, siapa yang keluarkan? Allah. Siapa yang bungakan? Siapa yang jadikan buah? Siapa yang bentuk berbagai-bagai buah? Allah. Boleh faham? Jadi kalau hasil tanaman lebih banyak, nampak usaha Allah. Yang berniaga lebih banyak usaha manusia. Walaupun semuanya sebenarnya Allah. Tapi Allah nak bagi tahu. Kalau aku kata aku usaha, nanti mana ada kami usaha ni. Sebab tu yang antara sebab manusia jadi kedekut sebab apa?
Kenapa aku kerja pun tak apa nak kena bagi kat orang miskin? Dah lah orang miskin pemalas. Kan? Okey. Jadi, kalau nak keluar, Allah kata keluarkan yang baik. Sama ada yang kamu usaha, berniaga, barang ke apa ke, ataupun yang kamu cucuk tanam emas ke, galian ke, yang baik. Yang haram, tak boleh. Allah tak akan terima yang haram. Di sini timbul persoalan kan? Yang haram nak buat macam mana? Allah suruh keluar yang baik kan? Katalah orang tu ada yang haram. Hasil dia mencuri ke, hasil dia riba ke, rasuah ke, kan? Laptop siapa bagi? Rakyat. Sebab dia bagi projek kan? Rasuah tu. Jadi nak buat apa tu? Nak bakar ke apa? Tapi haram. Dia orang yang dapat hasil daripada haram, dia wajib bertaubat. Dan benda yang haram tu dia kena bebaskan daripada diri dia. Tapi bukan sedekah. Jadi dia bagi itu sebab dia nak bertaubat kepada Allah. Dia akan dapat pahala bertaubat, bukan pahala sedekah. Tak ada masalah. Hasil haram untuk siapa? Untuk dia. Dia analogi macam ni. Ramai orang kata, orang kita lah, dia anggap benda yang haram ni, harta yang haram, boleh buat benda yang berkaitan dengan orang awam. Jalan raya, tandas, longkang, parit kan. Nak buat masjid, nak bagi makan pada orang miskin tak boleh. Apa dalil kata tak boleh? Dia kata sumber haram. Kalau sumber haram, sepatut tak boleh semualah. Dia buat wakaf, ada orang duduk tak dekat situ? Dia buat longkang, ada orang pakai tak longkang tu? Ada. Jadi kalau haram, sepatut tak boleh semualah. Okey? Jadi benda yang haram ni, dia tak boleh hanya kepada orang yang terlibat dengan benda yang haram. Tapi bila keluar daripada dia, pergi kepada orang lain, benda tu jadi halal. Saya bagi contoh. Kita beli di barang di kedai 7-Eleven. Ada juara tak? Ada kan? Jadi rezeki dia, duit dia bercampur tak benda haram. Kita beli Pepsi RM2, kita bagi RM10. Sebelum kita ada orang beli arak. Jadi duit yang dia bayar untuk arak tu digunakan untuk bagi baki kita RM8. Halal tak duit tu? Tapi sumber haram tu. Kita nampak tu. Ini bayaran duit arak tadi. Halal ke tak? Kata sumber haram, semua haram. Haram bagi siapa ni? Bagi penjual tu, penjual. Kamu jual yang haram, kamu yang terlibat dengan benda haram. Saya ambil hak saya. Betul? Dan Nabi pernah tak berurusan dengan orang Yahudi, berjual dengan orang Yahudi? Kan? Perisai Nabi pun digadai pada kedai orang Yahudi. Orang Yahudi ni biasa berniaga benda halal ke ataupun haram? Orang Yahudi biasa terlibat tak dengan rasuah. Tapi Nabi berurusan tak dengan orang Yahudi? Sumber orang Yahudi halal ke haram? Nabi makan benda halal ke haram? Jangan salah jawab. Kadang-kadang dia malah berfikir, orang kata tak boleh benda haram, boleh buat jalan je. Dia malah berfikir. Akhir sekali bila orang bagi jawapan berbeza, dia kata ustaz ni tak betul. Padahal dia tu jumud. Malah berfikir. Okey. Kemudian Allah kata apa? Wala tayammamu, dan janganlah kamu tayammamu. Pernah dengar tak tayammum? Tayammum pernah dengar? Apa makna tayammum? Itulah kelebihan orang Melayu. Dia guna bahasa Arab tapi dia tak faham. Cuba buka surah Al-Ma'idah ayat 6. Ayat tu panjang tapi saya nak ambil yang ada perkataan tayammamu. Falam tajidu ma'a. Dia tidak dapati air. Fatayammamu. Surah Al-Ma'idah ayat 6. Bahagian sebelum akhir.
Fatayammamu sa'idan tayyiba. Ada. Allah kata apa? Falam tajidu ma'a. Kamu tidak dapati air. Air tak ada. Maka fatayammamu. Dia terjemah apa tu? Sebenarnya dia tak terjemah tu. Dia cuma tambah ber je. Ber bahasa Melayu. Tayammum bahasa Arab. Subhanallah. Dia tayammum dalam bahasa Arab ialah menuju. Menuju. Jadi kalau kamu tidak dapati air, maka tujulah debu yang bersih. Tuju. Tayammum dalam bahasa Arab mana tujulah. Yang ni pun orang kita berbeza pendapat. Ada tayammum dengan debu. Ada tayammum dia tepuk je ke mana-mana kan. Yang mana betul? Yang betul dua-dua, yang tak betul yang tak wuduk dan tak tayammum. Yang tak solat. Jadi sa'idan ulama terjemah apa dah? Satu, debu. Yang kedua, sa'idan dalam bahasa Arab apa-apa permukaan. Tak mesti debu. Sebab sa'idan makna dia permukaan. Permukaan tanah, permukaan batu, permukaan bukit, permukaan kapet. Sah. Okey. Syarat dia apa dah? Benda tu tayyibah, bersih. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi tayammum apa makna tadi? Tuju kan? Maka Allah kata apa? Sedekahlah benda yang baik. Dan jangan kamu tuju dengan mengambil khabis. Khabis lawan tayyib. Kalau tayyib baik ataupun halal, khabis haram ataupun benda yang buruk ataupun dah rusak. Jangan kamu menuju mengambil al-khabis yang buruk. Minhu, darinya. Darinya ni balik pada apa? Nya ni balik pada khabis. Makna apa tu? Itu makna tayammum. Kita ada ada pakaian. Banyak kan satu almari. Kita pun sengaja ambil yang khabis. Itu dipanggil tayammum, menuju. Tapi kalau kita ambil tu, katalah kita ambil 10 pakaian, baru kita tuju yang baik, tapi dalam yang baik ada satu, itu tak termasuk, tak salah. Itu bukan termasuk tayammum. Tayammum ni betul-betul tuju mengambil yang tak elok je. Ustaz, saya ada nak infak ni. Apa dia? Pakaian. Banyak tak? Banyak satu almari. Yang mana ni? Saya nak clearkan almari saya. Mana apa tu? Tayammum lah tu. Kan? Tayammum. Oh, kak nak tayammum je. Kemudian tunfiquna, kamu sedekah, infak. Infak yang mana ni? Yang khabis. Walastu, tengok Allah nak buat contoh pula. Allah nak buat contoh, kenapa tak boleh bagi yang tak baik ni? Ataupun yang dah teruk lah kan? Bukan mesti bagi yang terbaik. Kalau boleh bagi yang terbaik, bagus. Tapi kalau ada yang baik, okey tak? Okey. Yang haram mana? Yang dah buruk tu. Kadang-kadang dah benda tu orang tak pakai. Jadi Allah nak buat contoh supaya kita rasa, oh memang tak patut bagi yang khabis. Apa contoh? Walastum, dan kamu biakhizi, kamu tidak biakhizihi, mengambilnya. Mengambil apa ni? Khabis. Illa, kecuali antughmidu, bahawa kamu tughmid apa? Memejam mata. Dia tulis apa? Memejam mata fihi. Dia terjemah apa? Yang lain?
Memejamlah. Ramadan ni pejam mata. Apa maksud ni? Apa maksud? Allah kata jangan bagi pada orang yang tak baik. Sebab apa? Kalau takdirkan kamu orang miskin dan orang bagi yang tak baik pada kamu dan kamu perlukan, kamu ambil tak? Ambil. Tapi cara ambil apa? Kalau boleh tak nak tengok. Sebab apa? Rasa, ya Allah, tapi aku terpaksa ambil sebab aku perlukan. Jadi kalau kamu pun tak suka ambil yang habis, macam mana kamu boleh bagi pada orang? Boleh faham? Ini sama dengan maksud hadis. Nabi kata apa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Nabi kata kamu tak akan beriman sehinggalah kamu sayang saudara kamu sebagaimana kamu sayang apa yang kamu sayang untuk kamu, iaitu kalau boleh biarlah orang bagi yang baik, maka kamu kena buat pada saudara kamu sama. Bila kamu nak benda yang baik tapi kamu bagi pada orang tak baik, kamu memang tak sayang pada dia dan kamu tak beriman. Tengok nilai iman apa dia? Jangan pentingkan diri. Ini yang ayat Allah kata wailul lil mutaffifin, samalah maksud dia. Celakalah orang yang mengurangkan timbangan. Siapa yang mengurangkan timbangan? Bila dia membeli, dia nak timbangan cukup. Ini hak saya. Bila dia penjual, dia kurangkan. Ini jenis sama ni. Bila dia nak bagi pada orang, dia bagi yang tak elok. Bila orang bagi pada dia, bang, tak ada yang elok ke? Oh, sedapnya. Ini perangai apa ni? Perangai? Selfie ke selfish? Dua-dua. Sebab tu ada satu hadis dengar. Nabi kata, Man ahabba an yuzahziha anin nar wa yadkhula al-jannah. Siapa yang suka dijauhkan daripada neraka dan masuk syurga. Siapa suka dijauhkan daripada neraka dan tak masuk syurga. Kalau suka, Nabi kata apa? Falta'tihi maniyatuhu. Maka kematian, kalau dia suka nak masuk syurga dan jauh daripada neraka, biarlah kematian datang kepada dia dalam keadaan pertama, wa huwa yu'minu billah wal yaumil akhir. Dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Satu. Itu akidah. Akhlaknya apa? Wal ya'ti an-nas ma yuhibbu an yu'ta ilahi. Yang kedua, hendaklah dia datang kepada orang sebagaimana dia suka orang datang kepada dia. Apa maksud? Kalau dia suka orang buat baik pada dia, maka dia sebelum datang kematian dia kena buat baik pada orang sama. Dia nak orang bagi benda baik, dia kena bagi benda baik pada orang. Dia nak makanan yang terbaik, dia kena bagi makan yang terbaik pada orang. Dia nak orang sedekah banyak pada dia, dia kena sedekah banyak pada, barulah orang ni Nabi kata apa? Selamat daripada neraka dan masuk syurga. Bolehkah? Senang ke susah ni? Nak buat fardu ain tak ada masalah kan? Kadang-kadang orang tu solat sampai hitam dahi, tapi bab keluar duit ni 7 keturunan dia simpan kan. Kemudian Allah kata apa? Wa'lamu. Dan ketahuilah. Oleh kamu, wajib kamu tahu. Wajib tahu. Ini bukan apa ni? Wajib Yang kita tahu apa dah? Wajib salat, wajib puasa, wajib zakat. Tapi kita lupa ada banyak lagi wajib-wajib. Ini wajib apa ni? Wajib kamu tahu. Apa dia? Annallah, sesungguhnya Allah Ghaniyun, maha kaya, Hamidun, maha terpuji. Okey, apa munasabah dua sifat Allah sebagai penutup kepada ayat cerita pasal infak ni? Apa munasabah dia? Satu. Jadi Allah kata bila kamu infak, aku akan ganti. Dan kalau ramai sangat infak dan banyak sangat infak, aku jadi miskin. Tak. Aku kaya.
Jadi infaklah lagi banyak pahala dan aku tak terjejas pun. Satu. Yang kedua, biasanya kalau kita suruh orang infak tu, biasa orang yang suruh infak tu ada kepentingan. Ada kawan saya dulu, kalau dia mengajar, dia banyak cerita pasal ayat infak. Kenapa? Dia nak dorong orang infak pada dia. Tapi akhirnya bila ramai infak, dia salah guna duit. Faham tak? Ada orang macam tu. Jadi Allah nak beritahu, aku bukan jenis macam manusia. Aku suruh infak bukan untuk aku. Sebab apa bukan untuk aku? Sebab aku memang dah kaya. Tapi aku suruh kamu infak untuk kamu. Okey. Dua, yang ketiga maksud dia, Allah Maha Kaya, Allah tak perlukan sedekah khabis. Kenapa kamu nak bagi barang terpakai kan? Barang tak boleh pakai. Allah Maha Kaya, Allah tak perlukan sedekah macam tu. Sebab itulah sedekah ni ada hadis. Bila kita sedekah, yang pertama sampai kepada siapa? Sampai kepada Allah. Pahala tu sampai kepada Allah. Ada satu masa Aisyah radhiyallahu anha, bila dia nak sedekah, dia wangikan sedekah dia, duit ke apa ke, dia taruh minyak wangi. Orang tanya, kenapa kamu wangikan benda yang kamu nak sedekah? Maka Aisyah menjawab, kamu tahu tak, sedekah ni yang pertama akan sampai kepada siapa? Subhanallah, tengok cara Aisyah berfikir. Jadi benda nak sampai kepada Allah mesti terbaik, termasuklah wangi kan. Jadi patut tak kita nak bagi pada Allah benda yang habis? Patut tak? Bila kita fikir pahala sedekah pertama sampai kepada Allah, kita tak akan bagi yang habis. Okey. Itu kaya. Yang kedua, hamidun. Apa makna hamid? Apa maksud maha terpuji? Dia ada dua. Satu, maha terpuji maksud dia ialah Allah yang sentiasa dipuji. Betul? Orang beriman selalu tak puji Allah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah kan? Kadang-kadang orang kafir pun tersebut juga, Masya Allah. Kan? Subhanallah. Jadi Allah terpuji. Semua makhluk ramai yang dan sentiasa puji Allah. Yang kedua, maksud hamid yang kedua ialah Allah sendiri memuji. Tadi dia dipuji. Allah puji siapa? Allah puji orang beriman. Innallaha yuhibbu as-sabirin. Allah cinta orang yang sabar. Allah puji orang yang sabar. Allah puji orang yang bersyukur. Allah puji muhsinin. Allah puji orang yang solat khusyuk. Jadi hamid mana dua. Satu, Allah sentiasa dipuji. Yang kedua, Allah memuji hamba-hambanya yang beriman. Okey. Satu lagi, kenapa selepas ghaniyun hamidun? Kaya dan terpuji. Apa kaitan kaya dengan terpuji? Kena berfikir. Apa dia? Tak, biasanya manusia biasa kalau kaya lah, bukan semua, tapi kebiasaannya, kebanyakannya dia pemurah ke kedekut? Biasanya kedekut lah kan. Biasanya kedekut. Okey. Bila orang kaya kedekut, orang puji ke orang kutuk? Itu kebiasaan manusia. Tapi Allah nak bagi tahu, aku berbeza. Bila aku kaya, semua terpuji. Aku bukan macam manusia. Jadi manusia ni bila kaya adalah segelintir yang dipuji sebab dia pemurah, tapi kebanyakannya sombong. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia biasanya tagha, melampau. Bila tu? Ar-ra'ahu, bila dia lihat diri dia serba kaya, serba cukup, melampau. Okey? Soalan je.
Macam ni, Grab ni, yang hantar Grab ni, kalau dia hantar makanan haram untuk orang kafir, macam mana hukum dia tak? Okey. Yang Grab hantar makanan haram, kalau dia tahu hukumnya haram. Hukumnya haram. Apa dalil? Allah kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Allah kata jangan tu haram. Jangan kamu tolong-menolong dalam perkara dosa dan permusuhan. Bila kita tahu benda tu haram dan kita tolong hantar, kita tak makan. Tapi ada ta'awun, tolong-menolong. Tolong sampaikan supaya orang tu dapat makan benda yang haram. Hukumnya haram. Sama juga orang bawa teksi ataupun bawa kereta Grab, dia bawa orang tu pergi ke Batu Cave. Kalau dia tahu orang tu pergi Batu Cave nak buat ibadat dia lah. Kalau dia tahu, haram bawa tu. Tapi kalau dia tak tahu, mungkin kawan tu nak jumpa kawan, itu tak salah. Wallahu a'lam. Samalah, sama. Kerja kedai yang juara, sama. Itu ada unsur tolong-menolong. Akan dapat saham. Mungkin persoalan, dia kata kalau saya berhenti nak kerja apa? Jangan fikir berhenti nak kerja apa. Fikirlah kalau aku mati masuk neraka macam mana. Kan? Kat dunia ni ada je rezeki. Boleh ke solat tanpa ambil wuduk kerana sedang dalam proses menerima rawatan yang menyebabkan seorang itu sakit tak boleh bergerak semua badan dalam tempoh yang panjang? Dia macam ni. Ada ayat daripada surah At-Taghabun, fattaqullah mastata'tum. Allah kata, takutlah pada Allah, bertakwalah pada Allah mastata'tum, setakat yang kamu mampu. Okey? Jadi Allah tak akan bebankan apa yang kita tak mampu. Allah akan bebankan benda yang kita mampu sahaja. Okey, dalam bab wuduk, contoh saya bagi solatlah. Berdiri adalah rukun solat. Tapi bagi siapa? Bagi siapa yang mampu. Kalau dia tak mampu, maka rukun berdiri gugur, dia boleh duduk. Kalau duduk pun tak mampu, maka rukun duduk tu gugur, dia boleh baring. Maka begitu juga kalau dia tak boleh berwuduk, kewajipan berwuduk tu sebab dia tak mampu gugur. Tapi kena pergi yang kedua, iaitu tayamum. Kalau tayamum pun tak boleh, debu tak boleh ataupun memang kulit dia tak boleh kena air, tak boleh kena debu. Kalau kena memang penyakit tu akan lebih parah. Maka kata ulama berdasarkan ayat tadi, Allah kata laksanakan perintah Allah setakat yang kamu mampu. Ketika itu boleh dia, bukan boleh saja, wajib dia salat walaupun tanpa wuduk, sebab itu sahaja yang dia mampu dan dia tak perlu qada. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ayat surah Al-Baqarah dan 3 ayat terakhir surah tersebut. Adakah perkara ini benar? Okey, kisah Nabi disihir oleh orang Yahudi yang bernama Labid bin Al-Asam adalah sahih. Dia sebut dalam hadis sahih. Riwayat Bukhari ataupun Muslim. Itu adalah sahih. Kemudian dalam hadis juga menyebut Nabi rawat dirinya sendiri daripada sihir itu dengan membaca 2 surah. Bukan surah Baqarah, bukan awal surah Baqarah. Nabi baca surah Al-Falaq dengan surah An-Nas. 6 ayat dengan 5 ayat 11 ayat. Bukan surah Baqarah. Wallahu a'lam. Syaikhul Ustaz, bapa saya berpegang kuat pada ajaran kitab kuning dan mengamalkan untuk membaca Yasin dan setiap malam Jumaat. Semasa PKP, beliau dulu mengajak anak-anak membaca melalui Google Meet. Jadi demi menjaga hati bapa, kami menurut permintaannya walaupun selama ini kami mengamalkan membaca Al-Kahfi. Soalan, adakah baca Yasin yang tahir ini khilaf antara ulama atau tidak? Salah untuk mengamalkannya atau ia pasti bukan sesuatu yang hilang? Yang kedua, apakah hukum pada anak-anak yang mengikuti permintaan bapa yang tidak jelas untuk sunnah? Dan apakah cara terbaik untuk kami
Tuan-tuan berapa sangat degil dan tegas mengambil ini dan diamalkannya. Dia hukum baca Yasin, tahlil ni dah jadi satu perbincangan yang dah, kalau nak kata basi-basi lah kan. Satu perbincangan yang dah lama dan tak akan berkesudahan. Jadi pandangan saya bolehlah rujuk pandangan-pandangan ustaz-ustaz dalam YouTube. Dan kita berfikir mana yang dalilnya jelas. Kan? Jadi saya rasa saya tak perlu perpanjangkan di sinilah. Boleh cek dengan pandangan ustaz-ustaz yang kita percaya dan tengok dalil. Dia kebenaran bukan terletak kepada ustaz. Bukan terletak kepada amalan. Tapi kebenaran terletak pada dalil. Allah kata pada dalam Quran, Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Kalau kamu betul, kalau kamu benar, bagi burhan, dalil. Islam ni tertegak di atas dalil. Kalau Islam tidak tertegak di atas dalil, Islam akan jadi caca merbau. Semua orang boleh buat pandangan. Semua orang boleh reka amalan masing-masing. Akhirnya kita tak tahu yang mana yang sebenar daripada Allah dan Rasul, yang mana sebenar daripada nafsu manusia. Semua bercampur aduk. Maka sebab tu Allah turunkan Al-Quran, Allah utuskan Rasul supaya amalan tu tak boleh ditokok tambah. Dan Allah bagi syarat. Kalau kamu cinta pada Allah, syarat cinta pada Allah apa dia? Bukan ikut kitab kuning. Bukan ikut ulama ataupun guru kamu. Tapi fattabi'uni, ikut aku. Aku tu siapa? Rasulullah. Rasulullah. Wallahu a'lam. Wassalam. Kita beli peti ais atau water dispenser pada office kita daripada duit yang tak patut syariah. Pada yang masa yang sama kita juga menggunakan ini. Adakah itu belum atau telah membebaskan harta tersebut dalam hal? Tak, kalau duit tu, duit haram tu, kita juga salah seorang yang terlibat, maka kita tak boleh guna benda tu. Kalau kita salah seorang daripada orang yang terlibat, kita tak boleh guna benda tu. Jadi kita bukan setakat tak boleh guna, kita kena keluarkan daripada daerah kita dan orang yang terlibat tu. Sebab itulah yang terbaik kita bagi pada orang miskin ke, kita buat jalan raya ke, buat masjid ke. Soalan, bolehkah ibu berinfak dengan duit yang anak-anak bagi pada dia? Ibu infak dengan duit yang anak bagi Pada dia. dia, sebenarnya soalan tu tak tepat tu. Soalannya ialah, boleh tak ibu infak dengan duit dia? Boleh jawapannya. Bila anak bagi pada dia, jadi duit dia lah. Tak payah sebutlah anak bagi. Bila anak bagi, jadi duit ibu. Cukai pendapatan yang kita bayar dengan kerajaan gunakan untuk orang-orang miskin dan pembangunan mabanda. Adakah ini dikira sebagai infak oleh pembayar cukai? Tak. Cukai pendapatan bukan infak. Sebab pertama, dia bukan daripada Islam. Yang kedua, kita bagi pun bukan kerana Allah. Syarat nak jadi ibadat, pertama mesti ikhlas kerana Allah. Yang kedua, mesti selari dengan syariat Islam. Wallahu a'lam. Katanya, sahabat saya baru kehilangan bapa dan ibu dia sekarang dalam iddah. Semula. Sahabat saya baru kehilangan bapa dan ibu dia sekarang dalam iddah. Sebabkan mak dia perlu dijaga dengan rapi kerana berkursi roda. Bolehkah dia membawa ibunya ke rumah dia walaupun dalam keadaan iddah? Dah. Tak, dia Islam ni senang. Islam ni Allah sebut dalam Quran, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah beritahu, Allah nak daripada kamu benda yang yusra, mudah. Dan Allah tegaskan lagi, Allah tidak nak sama sekali benda yang susah ke atas kamu. Jadi bagi wanita yang kematian suami, tempoh iddah dia 4 bulan 10 hari. Kita dah sebut bincang sebelum ni. Dia tak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan, tak boleh berhias, tak boleh pakai barang kemas. Tetapi bila ada darurah, seperti dia berkursi roda, tak ada orang uruskan, dan anak nak duduk bersama dia pun mungkin anak perlukan tempat yang lebih selesa untuk bekerja dan sebagainya, maka ketika itu disebabkan darurah, maka dia boleh bawa ibu dia duduk bersamanya. Dan itu tak dikira melanggar tempoh iddah. Sebab apa? Darurah. Bila darurah, benda yang haram boleh jadi halal. Sama juga kita masa hutan, makanan habis. Dan yang ada ialah bangkai kan. Bangkai itu haram.
Tapi kalau kita tak makan bangkai yang haram, kita akan mati. Maka ketika itu bangkai yang haram jadi halal demi untuk selamatkan nyawa yang lebih utama. Wallahu a'lam. Boleh tak duit tinggalan arwah ayah diinfakkan atas nama beliau? Peninggalan harta. Yang ditinggalkan arwah, duit yang ditinggalkan arwah. Tak, duit bila ditinggalkan oleh arwah, dia bukan duit arwah aja. Itu dah jadi duit pewaris. Bila mati je, pukul 5, semua harta si mati bukan harta dia dah. Sebab itulah Allah dah sebut dalam Quran surah Al-Mu'minun. Allah kata apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Infaklah dari apa yang kami beri kepada kamu sebelum mati. Kenapa? Sebab bila mati, kamu akan kata apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Tuhan, bagilah tempoh sikit lagi untuk kami hidup. Untuk apa? Fa as-saddaqa, untuk aku sedekah. Makna sedekah tu kena masa hidup. Bila mati je, semua harta dia bukan harta dia. Automatik berpindah dan menjadi hak pewaris. Jadi saya nasihatkan, sebelum mati, kalau nak sedekah, sedekah aja. Jangan risau pasal rezeki anak-anak. Allah dah tetapkan. Setiap orang Allah dah tetapkan rezeki masing-masing. Wallahu a'lam. Ustaz, kalau kita beli barang dari orang yang tidak menutup aurat, kira berharga. Dia yang berdosa yang buka aurat. Kita yang membeli tu buka aurat, kata tutup. Kita kalau yang membeli tutup aurat dan masa beli tu kita bayar atau kita curi, bayarkan, kita tak berdosa. Nabi pernah tak membeli barang daripada orang Yahudi? Ini bukan setakat buka aurat ni, Yahudi. Laknatullah. Boleh tak? Boleh. Jangan tengok pada penjual, tengok cara pembelian tu betul ke tak. Barang yang kita beli halal ke haram. Dengan dividen ASB kita keluarkan zakat macam mana, Ustaz? Dividen ASB tu banyak pandangan, ada kata haram. Bila haram tak boleh keluarkan zakat lah. Zakat mestilah daripada duit yang halal. Jadi tanya mufti lah. Sebab ada yang kata haram, ada yang kata halal. Ayah saya dimasukkan hospital dan diberi ubat dan tidak sedar selama sebulan. Setelah dia sembuh, adakah dia perlu qada solat-solat yang tinggal? Dia bila seseorang itu wajib salat. Bila dia salah satu bila dia berakal. Kalau dia tak berakal, masa dia tak sedarkan dia tak berakal. Pendapat ulama mengatakan tak wajib salat masa tu. Bila tak wajib, kenapa nak qada? Wallahu a'lam. Dah. Ha? Kalau Ustaz, bagaimana melakukan solat sunat selepas isyak untuk mendapat pahala Lailatul Qadar seperti dalam hadis? Ada hadis beberapa riwayat yang mengatakan siapa yang solat sunat selepas isyak 4 rakaat, maka seumpama dia melakukan ibadat di malam Lailatul Qadar. Tapi hadis tu dhaif. Cuma ada ulama mengatakan sebab dia banyak riwayat, banyak jalan, banyak turuq, maka dia yang dhaif tu saling kuat, menguatkan antara satu sama lain dan naik darjah hasan. Tetapi jangan fikir pasal kelebihan. Hadis yang sahih ialah Nabi memang solat 4 rakaat selepas isyak. Itu sahih. Jadi kita buat aja sebab Nabi buat. Itu sahih. Sama ada dapat pahala ataupun malam Lailatul Qadar, itu nombor 2. Yang penting kita buat kerana Allah. Wallahu a'lam. Kalau Ustaz, orang muda menginaikan rambut atau mengkatlingkan rambut boleh? Dia ina kalau warna apa? Macam mana dia nak purple ke, pink ke? Ada pendapat mengatakan boleh kecuali hitam. Hitam tak boleh. Kalau warna rambut dia putih, dia nak warna ke hitam, itu tak boleh. Kecuali bila dalam peperangan. Kalau katalah barisan tentera Islam kebanyakan orang tua kan, rambut pun dah putih. Ketika itu boleh dihitamkan rambutnya.
itu kecuali khas dalam peperangan. Supaya apa? Supaya musuh nampak tentera Islam tu muda-muda. Tengok kat mana? Rambut dia hitam. Padahal dia tua dah. Wallahualam. Dan nasihat saya tak payah warna lah. Ya Allah jadikan memang dia cantik. Kalau nak warna pun, warnakan hati anda. Bagi hati anda betul-betul berkilat. Untuk suami tak ada masalah. Kalau suami suka tengok rambut, colorkan, warnakan. Dia tak nak tengok muka, nak tengok rambut je. Color lah. Ustaz, kalau kita infak semua duit tanpa tak simpan untuk pergi haji boleh ke? Tak, kita dah belajar ayat sebelum ni kan. Infak yang terbaik apa dah? Bila yas'alunaka maza yunfiqun, sahabat bertanya Nabi apa yang mereka nak infak. Allah sebut qulil afwa. Apa makna afwa? Afwa makna lebihan daripada yang wajib. Jadi simpan untuk haji sebab itu adalah wajib rukun. Lebihan tu sedekahlah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni berkenaan dengan kitab Al-Quran ni Ustaz. Ada Ustaz ni, ada Ustaz pula, ada Al-Quran. Kalau kita ada Quran besar di rumah kan, lepas tu kita cara nak, bukan cara menyimpan lah. Bolehkah kita buka Quran tu, kita tak tutup, maksud tak tutup lah. Kenapa tak nak tutup? Dia boleh tutup kat Quran tu. Quran tu Quran yang besar lah. Yalah, besar boleh tutup ke tak? Kalau boleh tutup, tutup. Tutup. Boleh tutup, tapi bagi kalau besar kan, tapi kita tangan tak tahu berkuat kan, orang kata kena ada sakit lah. Jadi nak buka tutup tu agak sukar lah. Anak cucu tak ada ke? Anak cucu tak ada ke? Minta tolong anak cucu. Dia macam ni. Dia memang tak ada dalil pun. Tak ada dalil yang mengatakan bila buka Quran kena tutup. Cuma ada ulama mengatakan adab lah. Sebab buku-buku kan, bila kita buka buku apa-apa Jun, kita buka macam tu, kita tengok macam tak betul kan. Walaupun buku matematik kan. Sebab buka ni untuk baca. Bila tak nak baca, tutuplah. Itu biasalah. Itu baru buku biasa. Kalau Quran pun sama macam tu. Adab. Bila tak nak baca, tutuplah. Kenapa dibiarkan dia terbuka? Jadi tutup. Dia macam ni Ustaz. Bukan, contoh dia untuk kita stand, kita letak ke atas stand kan. Ni kita untuk kita solat kan, kita gunakan Al-Quran tu tiap-tiap masa. Yelah, saya faham Kak Rosna. Memanglah saya pun ada stand juga, tapi saya buka bila nak solat lah. Sudah solat tutup lah. Kenapa nak biarkan sentiasa terbuka? Tutup lah. Itu yang tanya Ustaz tu. Itu yang saya jawab tu. Itu yang saya jawab tu. Jadi kalau berat sangat Kak Rosna, saya cadang beli Quran yang ringan sikit. Kita ada Quran yang ringan insya-Allah. Okey. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, kalau yang suka color rambut tu si isteri tapi si suami tak berapa suka, macam mana Ustaz? Dosa tak? Kalau suami dah tak suka, dia buat juga. Mana dia buat untuk siapa? Untuk diri dia sebenarnya. Mana syok sendirilah. Kena jagalah hati suami, kan? Kan Nabi kata, wanita ni dia akan mudah masuk syurga mana-mana pintu yang dia nakkan, pintu 8. Tapi syaratnya apa? Salah satu dengan cakap suami. Buat apa yang suami suka selagi mana ia tidak bercanggah dengan bila kita dengar cakap suami dan buat yang suami suka, walaupun kita tak suka, cara macam mana kita nak jadi suka benda yang kita tak suka? Iaitu kita bayangkan, aku buat untuk suami sebab Allah yang suruh. Bukan kerana suami, tapi sebab Allah suruh. Jadi kita akan buat dengan mudah. Dan kita akan dapat pahala. Tak rugi pun.
Senyum pada suami, rugi tak? Tak rugi pun. Soalan dia kat dosa ke tak dosa? Kalau tak ikut kat dosa. Yelah, kalau buat benda yang suami tak suka ataupun menyakitkan hati suami, boleh jadi dosa lah. Jadi dosa lah. Last boleh tak? Orang selalu cakap kalau meninggal tu sebab Allah lebih sayang dia. Betul ke itu Ustaz? Macam mana? Kan kalau orang mati orang kata oh Allah lebih sayang kepada dia. Betul ke? Oh, itu bila orang tu mati, kita kata Allah lebih sayang kepada dia daripada kita. Dia mungkin betul, mungkin salah. Mungkin betul, mungkin salah. Dan itu bukan hadis. Allah lebih sayang pada dia, contohlah. Kalau dia beriman, Allah nak dia mati awal. Supaya lepas ni, dia mungkin tak buat dosa lagi kan. Kadang-kadang orang beriman peringkat awal, lepas tu hujung buat dosa. Mungkin. Kalau dia memang orang tak beriman, Allah sayang pada dia sebab apa? Allah tak nak dia terus buat dosa dan Allah tak nak azab dia semakin bertambah. Mungkin betul. Tapi bukan mesti Allah sayang tu dia adalah orang beriman. Bukan mestinya. Wallahu alam. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insya-Allah malam besok. InsyaAllah kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنى العظيم